أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, pertamanya kita menyatakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan Alhamdulillah, kerana pada malam ni kita berada pada malam yang keempat, malam yang keempat Hari Raya ataupun malam 13 Zulhijjah. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Kelantan dan umumnya rakyat Malaysia yang mengikuti program Kelantan Berhikayat ini. Tuan-tuan sekalian, dalam sesi yang lepas kita telah melihat pada bahagian ataupun bab yang ke-11, ke-10 tentang peristiwa yang berlaku pada zaman Long Senik Mulut Merah, Sultan Long Senik Mulut Merah yang berjaya mengambil alih kerajaan daripada ayahanda saudaranya Long Jenal yang telah merampas kuasa ketika selepas kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama kekandanya. Dan diceritakan bagaimana sebenarnya proses pengambil alihan takhta itu berlaku apabila berlakunya perbalahan di kalangan hulu balang yang melibatkan hulu balang kepunyaan Sultan ataupun Raja Bendahara Long Jenal dengan hulu balang yang dimiliki oleh anak-anak kepada Long Tan, iaitu Long Nik Kota atau Long Nik Panjang dan juga Long Senik Mulut Merah, yang mana mereka adalah masing-masing telah diberikan tanggungjawab oleh Long Jenal untuk memegang beberapa jawatan penting di dalam kerajaan. Hasil kesan daripada pergaduhan ini akhirnya telah membawa kepada peperangan saudara. Long Nik Panjang ataupun Long Nik Kota, Long Senik Kota sebagai bendahara dan Long Senik Mulut Merah sebagai temenggung telah bergabung untuk mempertahankan hak masing-masing. Akhirnya berlaku kepungan ke atas istana Kota Mesta atau istana Kota Mesta lah, istana Kota Mesta yang didiami oleh Long Jenal. Akibat daripada kepungan yang berterusan ini, akhirnya Long Jenal telah mengambil keputusan untuk melarikan diri daripada Kelantan. Selepas Long Jenal meninggalkan Kelantan, seorang lagi tokoh yang penting ialah Long Ahmad. Long Ahmad ialah putera kepada Long Ismail, Raja Kapal Laut, di mana Long Ahmad juga menjadi Raja Kapal Laut dan diberi tanggungjawab sebagai Raja Muda Kelantan ketika itu. Di mana Long Ahmad juga terkepung di dalam kepungan yang dibuat oleh putera-putera Long Tan, empat beradik ini. Akhirnya Long Ahmad juga terpaksa melarikan diri. Dalam catatan yang disebut oleh penulis buku ini mengatakan bahawa Long Ahmad telah melarikan diri ke Terengganu, tetapi kedatangannya ke Terengganu tidak diterima oleh Sultan Terengganu yang menyebabkan dia berundur. Baginda ni berundur ke Kemaman. Walau bagaimanapun dalam catatan sejarah yang lebih tepat ialah Long Ahmad telah berundur daripada Kelantan, kemudian dibawa oleh Siam ke Patani, lalu dirajakan di Patani. Daripada keturunan baginda lah sebenarnya raja-raja Patani pada generasi yang terakhir, iaitu bermula daripada tahun 1842 sehingga Kesultanan Patani dibubarkan oleh Siam pada 1902. Jadi Sultan Patani yang terakhir, Sultan Abdul Qadir Kamaruddin,
itulah keturunan daripada Long Ahmad, Raja Muda Kelantan. Baik, kita akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Sultan Muhammad yang kedua ataupun Long Senik Mulut Merah. Adapun peperangan yang berlaku di dalam Kelantan di antara kerabat-kerabat negeri baru sahaja diketahui oleh Kerajaan Siam ialah semenjak Long Jana berlepas hari itu, lalu dihantarkan pesannya ke Kelantan. Artinya pergolakan yang berlaku di Kelantan yang mengambil masa beberapa tahun. Itu bermula daripada kemangkatan Sultan Muhammad I pada 1836, kemudian pemerintahan Long Jenau menguasai Kelantan selama setahun lebih, sehinggalah berlakunya pemberontakan ataupun perang saudara pada 1837 dan akhirnya Long Jenau keluar daripada Kelantan. Kata dia, sejak daripada Long Jenau itu berundur daripada Kelantan, barulah keadaan politik Kelantan yang sedang bergolak itu diketahui oleh Siam sebagai negara yang menaungi Kelantan ketika itu. Jadi artinya 2-3 tahun ataupun sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada hubungan di antara Kota Baru dengan Bangkok disebabkan oleh pergolakan politik yang berlaku itu. Yang apabila berlakunya konflik ini diketahui oleh Siam, Siam pun menghantar pembesar sedang berlaku. Sebelum ni Siam pernah beberapa kali hantar, terutamanya ketika Sultan Muhammad pertama menghadapi pergolakan dengan Terengganu. Jadi untuk meredakan keadaan itu, Sultan Muhammad meminta bantuan daripada Siam yang menyebabkan Siam menghantar orang-orangnya, tentera-tenteranya menduduki kawasan-kawasan sempadan. Sebab tu saya sebut dalam 2 sesi sebelum pada ni, kawasan-kawasan sempadan, contoh sempadan Kelantan Terengganu di sebelah Semerak. Kita ada Kampung Ketik Bulu, Kampung-kampung Siam di situ, dan juga di Bukit Yong juga terdapat Kampung Siam, Siam Yong tu, kan. Itulah berdasarkan cerita ini, pada 18 awal tahun 1800 itu Sultan Muhammad terpaksa menerima orang-orang Siam itu untuk berkampung di kawasan itu sebagai sebahagian daripada pertahanan yang diaturkan oleh Kerajaan Siam untuk menjamin kestabilan politik Kelantan. Akan tapi kesampaian itu huru-hara peperangan telah tiada, cuma sedikit-sedikit sahaja. Ketika pegawai Siam datang kali yang kedua ni pada 1838, rupa-rupanya perang telah berakhir. Kenapa berakhir? Kerana pertama, Long Jana telah berundur daripada Kelantan. Yang kedua, Long Ahmad, Raja Muda juga telah berundur daripada Kelantan. Maka di situlah hal keadaannya, perang sudah tamat. Yang ada cuma kesan-kesan ataupun mungkin ada sikit-sikit saja lagi yang tinggal. Oleh sebab kehendak pembesar Siam supaya mendatangkan keamanan bagi negeri dan putera bumi, lalu rajakan Long Senik Mulut Merah menjadi Raja Kelantan, bergelar Sultan Muhammad II pada akhir tahun Hijrah 1253. Jadi oleh kerana kedua-dua raja dan bakal raja tadi telah pun berundur daripada Kelantan dan mereka meninggalkan kerajaan dalam keadaan tidak ada pengganti raja, maka Siam telah mengambil langkah mengiktiraf ataupun melantik Long Senik Mulut Merah, putera Long Tan itu, menjadi Raja Kelantan yang baru, bergelar Sultan Muhammad yang kedua, bermula pada akhir tahun Hijrah 1253. Iaitu kalau dalam kiraan Masihi lebih kurang tahun 1838.
Kerana itulah Sultan Muhammad mula menjadi Sultan Kelantan, Sultan Muhammad yang kedua. Peperangan inilah sebesar-besar peperangan. Kata dia inilah peperangan yang paling besar sekali yang berlaku dalam sejarah Kelantan sebagai perang saudara. Memang kisah ini banyak tercatat di dalam riwayat-riwayat ataupun hikayat-hikayat yang ditulis. Kerana inilah perang yang paling besar dalam sejarah Kelantan. Perang saudara yang paling besar. Dia bukan saja ditulis dalam sejarah negeri Kelantan, ditulis dalam hikayat Seri Kelantan dan cerita lain, tetapi turut ditulis di dalam satu hikayat dalam bahasa Siam, Pongsuadan Muang Kelantan. Pongsuadan Muang Kelantan ni adalah satu hikayat yang ditulis oleh penulis Siam bagi kerajaan Siam yang mencatatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Kelantan. Kemudian ada juga orang Inggeris yang datang membuat kerja khusus tentang peristiwa yang berlaku ini. Skinner yang telah menulis The Civil War, The Kelantan Civil War, yang mengkisahkan bagaimanakah peristiwa yang berlaku berdasarkan catatan-catatan rekod Siam dan sebagainya, berkenaan dengan peristiwa perang saudara yang berlaku di antara 1836 sehingga 1842. Dalam peristiwa yang besar ini, banyaklah mati hulu balang yang pahlawan yang bersetia dan kasihkan oleh Yang Mulia kerana kesenangan raja dan watannya. Padahal jika difikirkan keadaan itu, tiada upaya yang cukup yang boleh mengalahkan Long Janan dan Long Ahmad yang kuat kuasa dan mempunyai panglima dahulu balangnya, pahlawannya yang ternama. Maklumlah saudara Sultan Muhammad yang pertama. Kata dia, ramai sekali pahlawan ni meninggal. Hulu balang kerana nak meletakkan Long Senit Mulut Merah ni sebagai Raja Kelantan. Sedangkan kalau difikirkan atau diperkirakan jumlah askarnya ataupun hulu balangnya berbanding dengan hulu balang Long Jana sebagai raja dan juga Long Ahmad, di mana mereka ini adalah orang yang mewarisi tentera-tentera atau hulu balang milik Sultan Muhammad I kekanda kepada Long Jana. Walau bagaimanapun kerana usaha yang gigih yang dilakukan dengan strategi mereka mengepung istana Kebun Meseta, menyebabkan mereka berhasil untuk mengalahkan Long Jenal. Oleh sebab halus siasatnya, yakni strategi-strategi yang dibuat oleh Long Senit, perjalanan langkahnya bersetia dan bersatu hati dengan panglima-panglima hulu balang pahlawannya dan pandai melayani, maka berhasillah ia mencapai kemenangan yang sebenarnya payah diperolehi. Oleh sebab nampaknya sangat-sangat munasabah bangkitan pengarang kitab Geografi Negeri Kelantan. Kitab Geografi Negeri Kelantan ini salah sebuah buku sejarah lama tentang Negeri Kelantan yang ditulis oleh Datuk Perdana Nik Mahmud. Inilah yang kita pungutkan supaya para pembaca puteri negeri bumi Kelantan umumnya mengetahui. Ni dipetik beberapa. Kalau dalam sesi sebelum ni, As'ad Syukri telah memetik peristiwa perang itu berdasarkan catatan Amlah Munshi. Kan Amlah Munshi itu pada tahun 1837 memang dia berada di Kelantan. Dia menceritakan keadaan tu macam mana. Adapun yang dipetik kali ini, satu kisah yang agak panjang juga, ialah daripada catatan Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Nik Mahmud. Kata Datuk Perdana Menteri, kita orang-orang Kelantan pada masa ini tiada dapat hendak mencari ganti hari setia dan kekuatan senjata yang telah hilang. Maknanya kita zaman sekarang ni, termasuk zaman ketika buku ditulis pada tahun 1926, Datuk Perdana Menteri menulis pada tahun 1926, dia kata daripada pengalaman sejarah Kelantan memang susah nak cari satu hari di mana rakyat Kelantan tu betul-betul memberi kesetiaan kepada rajanya.
dalam perebutan kuasa ataupun pertandingan bersenjata ni. Padahal keadaan kita sekarang terlebih cergas daripadanya pada menarikkan segala ibarat dan panduan yang boleh mengangkat kita kepada kemuliaan. Tetapi oleh sebab kebanyakan daripada orang kita telah berpegang kepada kebesaran, agaknya boleh dikatakan kebesaran pangkat, kata pengarang ni, kemuliaan dan kemuliaan dirinya sahaja. Jadi orang dulu tu dia bersungguh-sungguh kenapa nak mempertahankan watannya, nak mempertahankan kekuasaan rajanya. Tapi kata Datuk Perdana Menteri pada zaman kita ni, zaman ketika dia menulis buku itu, orang ramai itu lebih, rakyat ni lebih nak mempertahankan kepentingan peribadi, pangkat, harta benda dan sebagainya. Tiada hendak bersekutu atas jalan kebaikan dan tolong-menolong. Maknanya ketika itu masing-masing berpecah belah, tidak bersatu padu untuk kebaikan dan juga tolong-menolong. Jangan pula tiap-tiap seorang putera Kelantan yang sentiasa mencari penyeru kepada bertolong-tolongan dan bersatu supaya terbang sekalian penyakit dengki dan khianat itu. Mengikut tadinya seruan kalangnya sahaja, padahal dalam hati masih bertambung penyakit dengki, khianat. Orang semacam ini bukannya penyeru ummah, bahkan boleh dikatakan pengkhianat dan penjahanam ummah. Itu komentar yang dibuat oleh Hasan Syukri tentang kenyataan yang dibuat oleh Datuk Perdana Nik Mahmud ini. Kerana Datuk Perdana Nik Mahmud menyebut bahawa pada ketika itu orang-orang Kelantan ni, walaupun keadaan Kelantan sudah stabil, keadaannya lebih baik, perhubungan lebih bagus, tapi jiwa masyarakat itu tidak lagi kuat dan setia seperti dahulu. Sebaliknya yang lebih menonjol ialah berebut-rebut mendapat pengaruh dan pangkat dan harta benda. Maka kata As'ad Syukri, kalau keadaan seperti ini sebenarnya mereka bukan menyeru kepada penyata ummah, tapi mereka mengkhianati, menjahanamkan perbuatan ummah yang ada. Ini adalah satu kenyataan yang ditulis 100 tahun dahulu yang sangat penting, menjadi pelajaran yang penting kepada kita hari ini, orang Melayu, khususnya orang Kelantan, supaya kita sentiasa bersatu padu, mengikhlaskan hati dalam kita mempertahankan kedaulatan negeri kita. Jangan sampai kerana kita berpecah belah, berpuak-puak, tikam menikam bersama sendiri, akhirnya ranak kedaulatan kita. Pada barang boleh kaumnya merasa kemuliaan menjadi suatu sebab menghukum atas kehidupan kita dengan hina dan daif dan dhaif. Dan lagi adalah rumah perhimpunan segala kecelakaan manusia itu menidakkan perbuatan orang yang menghukum atas dirinya sendiri dengan lebih dan tiada ingatkan kebaktian orang-orang yang telah mati yang wajib dihormati. Jadi di sini disebutkan juga apabila kita hidup ini kerana mementingkan kemuliaan diri sendiri, dia akan menjadikan kita ni hidup dalam keadaan hina-dina. Sedangkan sepatutnya kita menghargai orang-orang yang telah berjuang sebelum pada ni. Adalah kita dengan bersungguh-sungguh menghidupkan supaya timbul kemuliaan hari bagi rohnya. Jadi seperti kata Bumi Kelantan, anak-anak putera Bumi Kelantan, sebenarkah begitu? Bolehkah dibuangkan etikat kebesaran kemuliaan diri sendiri itu bertolong menolong, bantu kerana watan supaya beroleh kemuliaan. Jadi yang dikomen oleh As'ad Syukri itu ialah keadaan realiti bagaimana. Adakah kebesaran kemuliaan diri yang dikejar oleh banyak orang, hari ini kita sebut kepentingan pangkat, kepentingan jawatan, kepentingan harta benda itu dibuangkan, menggantikan kepada tolong-menolong, membantu kerana kepentingan negara kita. Bolehkah begitu? Apabila bertakhta Duli Yang Maha Sultan Muhammad II memegang terajun negeri, lalu dikurniakan beberapa bahagian kawasan kepada saudara-saudaranya kerana jasanya dan bertambah kuat sehingga menghabisi putera-putera Bumi Kelantan
kepadanya dan dari tarikh inilah keamanan negeri bertambah-tambah. Bila Sultan Muhammad kedua ni Losni telah naik takhta dan memerintah negeri Kelantan, baginda pun membahagikanlah kawasan-kawasan negeri Kelantan itu untuk ditadbir atau diperintah oleh saudara-saudaranya 4 beradik. Sultan Muhammad kedua ni dia ada 4 beradik. Seperti telah kita sebut sebelum daripada ini, maknanya dia ada 3 lagi saudaranya. Lalu mereka pun memerintahlah Kelantan beberapa tahun dalam keadaan aman dan dari tarikh itu bertambah-tambahlah keamanan negeri Kelantan. Tiba-tiba berbangkitlah pula huru-hara ditiup oleh saudaranya Raja Bendahara Panjang, yakni Raja Panjang Tua, kerana merebut takhta hampir-hampir berbunyi gendang perang. Tiba-tiba keadaan negeri tengah aman, timbul pula satu krisis yang baru, iaitu salah seorang daripada saudaranya iaitu Raja Bendahara. Sebelum ni Raja Bendahara ialah Long Nik Raja Bendahara ataupun Long Snik Kota, kan? Di sini disebut Raja Bendahara Panjang ataupun Raja Panjang Tua. Telah menuntut takhta kerana baginda adalah kekanda kepada Sultan Muhammad yang kedua. Sultan Muhammad kedua sebenarnya menjadi temenggung menggantikan jawatan lama ayahnya Long Tan, tetapi kekandanya Long Nik telah dijadikan Raja Bendahara oleh Raja Jenal, Long Jenal. Jadi ketika Long Muhammad ini, Long Snik Mulut Merah ini menjadi Sultan Kelantan, bergelar Sultan Muhammad yang kedua, baginda mengekalkan Long Nik ini sebagai Raja Bendahara. Maka timbul pula satu isu, iaitu menuntut takhta. Maaf. Kerana menuntut takhta itulah hampir-hampir tercetus perang yang baru. Dikatakan peristiwa ini berlaku sekitar tahun 1841. Itu setelah 3 tahun Sultan Muhammad kedua menjadi raja. Tetapi oleh sebab kecerdikan dan kebijaksanaan Sultan Muhammad kedua menjalankan siasatnya di antara negeri Chaya dan Ligor, maka dapatlah kedua-dua raja tersebut mengambil Raja Bendahara Panjang dibawa ke barat dan dirajakan negeri Jambu, dan tiadalah berbangkit apa-apa kesusahan. Ketika konflik itu sedang memuncak, Sultan Muhammad kedua telah mengambil satu langkah, iaitu mendapatkan pertolongan daripada Raja Chaya dan Raja Ligor. Raja Ligor ni sebuah negeri di atas ataupun lebih utara daripada negeri Bedelong. Kita daripada petani tu Cenak, lepas Cenak Segara, kemudian Bedelong, lepas Bedelong baru Ligor. Adapun Chaya, satu negeri yang lain di utara lagi daripada Ligor, bersempadan dengan Ligor di sebelah utara. Jadi Sultan Muhammad kedua ni mengutuskan wakil dia mendapatkan bantuan politik daripada Raja Chaya dan juga Ligor, sehingga raja kedua-dua negeri ini sebagai wakil kepada Bangkok telah datang mengambil. Sini tulis guna kata mengambil, maknanya dia datang dan telah memindahkan Sultan Raja Bendahara Panjang itu, lalu dibawa ke barat. Ke barat di sini tuan-tuan bukan maknanya pergi ke Eropah, tapi barat ni dalam bahasa Kelantan artinya ke Patani. Kerana negeri Patani itu letak di sebelah barat negeri Kelantan, dan memang orang Kelantan panggil Patani itu barat, negeri barat. Lalu dirajakan di satu daerah dalam negeri Patani, iaitu negeri Jambu. Jambu adalah satu wilayah daripada 7 wilayah Patani yang dipecahkan oleh Siam, dijadikan raja di situ. Lalu bila dijadikan di sana, maka selesailah semua krisis politik di Kelantan sekitar tahun 1841. Selepas peristiwa daripada itu, tetaplah Duli Yang Maha Mulia di atas takhta kerajaan dari sehari ke sehari bertambah makmur. Akan tetapi si Duli Yang Maha Mulia sentiasalah berduka cita kerana benteng-benteng sungai sentiasa diruntuhkan oleh air bah hingga hampir ke tepi kota Kebun Serta.
Dulu Kota Kebun Serta ni terletak di tebing Sungai Budur. Sungai Budur ni satu tebing di sebelah timur Sungai Kelantan, di kawasan Pulau Sabah itu. Jadi Kota Kebun Serta itu di situ, dan oleh kerana setiap akhir tahun bila datang musim banjir, maka berlakulah runtuhan-runtuhan tebing sungai, terpis berlaku di situ, menyebabkan tanah-tanah tu runtuh sehingga hampir kepada kawasan Kota Kebun Serta ini. Kota Kebun Serta ini, yang mana kota ini merupakan istana Sultan. Dalam keadaan geloh gesah itu, tiba-tiba terlintas satu jalan difikirkan bagi menahan air sungai itu. Maharaja Lela lalu diperintahkan menggali suatu jalan di pinggirannya bagi menahan air sungai itu. Lalu Maharaja Lela dititahkan menggali jalan sungai, suatu jalan air yang anak sungai kira-kira 2,5 batu dari Kota Kebun Serta di tebing sebelah kanan, mudik bertentangan dengan Kampung Sirih. Mudah-mudahan air Sungai Kelantan yang setiap turun ke hadapan kota itu berpecah melalui sungai digali, dan akhirnya tertutuplah sungai hadapan itu pada siasatnya. Ini cerita dia. Sultan yang bila melihat setiap tahun air sungai ini turun dengan deras dan menyebabkan tebing-tebing sungai itu runtuh sikit demi sikit sehingga menghampiri kawasan istana ataupun Kota Kebun Serta. Sebenarnya tuan-tuan, hari ini Kota Kebun Serta itu sudah tak ada lagi. Kenapa? Kerana telah terjatuh ke dalam sungai itu. Dah jadi kawasan sungai dah sekarang. Jadi ketika itu lebih kurang 150 tahun dahulu, Sultan Muhammad yang kedua ni memikirkan macam mana perlu dilakukan untuk mengelakkan daripada Kota Kebun Serta ni ditenggelami ataupun runtuh. Sebagaimana yang kita tahu, Masjid Kampung Laut tu runtuh juga akhirnya pada tahun 1996 dulu kan. Jadi salah satu strategi ataupun langkah yang diambil oleh Sultan Muhammad kedua ialah dengan cara menggali satu anak sungai. Tujuannya untuk mengalih aliran sungai itu ke satu laluan lain bagi mengurangkan tekanan air di kawasan Kota Kebun Serta ini. Lalu digali satu sungai di sebelah kanan mudik sungai. Maknanya kalau kita, hari ini di tebing belah barat lah, di sekitar kawasan Pasir Pekan itu. Kawasan yang bertentangan dengan Kampung Sirih. Kampung Sirih ni dekat Tesco sekarang kan. Seberang sungai belah sana. Digali sungai itu sepanjang 2,5 batu daripada kawasan tebing sebelah kanan di Kota Kebun Serta. Kebun Serta belah sini, di sebelah sana. Digali 2,5 batu dan dengan tujuan digali ni satu je, supaya bila mari musim banjir, air akan masuk ke sebelah sana sebahagiannya dan akhirnya akan mengurangkan tekanan air di sebelah Kota Kebun Serta. Maka cara itu diharapkan dapat menyelamatkan Kota Kebun Serta itu daripada ditenggelami atau beruntuh masuk dalam sungai akhirnya. Maka baginda telah memerintahkan Datuk Maharaja Lela untuk mengetuai ataupun untuk memulakan projek menggali anak sungai ini ataupun parit ini. Pada permulaan gali anak sungai itu, ketika mula nak menggali sungai itu, Duli Yang Maha Mulia sendiri hadir dengan memberikan ukuran luasnya lebih kurang 5 depa. Besar juga tu kan, 5 depa. Maknanya 5 depa buka ni 5 depa kan, 5 depa luas tu. Maknanya luas 5 depa tu kira-kira saiz sungai biasa lah. Saiz sungai biasa. Kerana sungai Kelantan tu besar kan, maka dibuat satu anak sungai sebesar seluasnya 5 depa, dalamnya 3 depa dan panjangnya 3,5 batu hingga ke sempadan Baruh Mokrat. Kampung Mokrat. Mokrat ni kira-kira
Hari ni kat Tumpak lah kan, kat Tumpak, Morak ni kat Tumpak lah. Ya, lebih kurang daripada Pasir Pekan itu lebih kurang 3 batu setengah. 3 batu setengah sampai ke sempadan baru Morak. Ya, di situ pasal kaki kan. Jadi air itu dibawakan ke sana. Jadi tuanku sendiri telah turun untuk kita kata merasmikan lah, mencemaduli untuk merasmikan projek menggali sungai baru ini, di mana luasnya 5 depo, bukan 5 hasta, 5 depo kan. 5 depo ni kita buka depo kat tangan ni 5 kali depo tangan, dalamnya 3 depo. Dalam juga tu 3 depo tu. Maknanya orang Kelantan kata kalau 3 depo ni dalam dua ngunjung lah. 2 ngunjung. Kira-kira 2 orang lah kalau berdiri kan. 2 orang tu ada 3 depo. Dan panjangnya 3,5 batu. Pada tiap-tiap 3 hari sekali berangkat Duli Yang Mulia menyaksikannya kerana mengerahkan rakyat membuat pilihan itu. Komitmen tuanku sendiri memang terbaik lah kita kata kan. Mana tuanku tiap-tiap 3 hari tuanku akan turun ke tapak projek untuk lihat sendiri. Sekarang rakyat ni bergotong royong untuk menggali sungai ni. Mudah-mudahan segera disudahi. Selang setahun siaplah anak sungai itu. Ambil masa setahun nak gali 3 batu setengah ni setahun. Sebenarnya projek ni tak banyak disebut oleh orang dalam sejarah. Yang biasa kita dengar Terusan Muhammad Saman kan dekat Kedah. Ya, Sultan Kelantan sendiri ada buat projek kerana ni projek Tempatan Banjir. Kalau bahasa ini terpanggil projek Tempatan Banjir lah ni kan. Tujuannya supaya dapat mengurangkan masalah runtuhan tebing sungai yang bukan hanya mendatangkan kesan kepada rakyat tapi kepada pihak tuanku sendiri kerana istana sudah berada dalam keadaan bahaya. Lalu digelarkan sungai itu setelah siap dibina Sungai Raja Gali. Sungai Raja Gali itu sampai sekarang masih ada. Kalau kita pergi di Pasir Pekan tu kita akan nampak Sungai Raja Gali kan. Hingga tiada hilang namanya sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih ada. Memang masih ada kampung tempat panggil Sungai Raja Gali itu. Perhatikanlah kekuasaan Sultan Mahmud kedua hingga dapat menggali sebuah anak sungai yang begitu panjang. Begitu juga rakyat di Kelantan yang berpenak lelah dengan tiada menghiraukan upah dan bagi kesenangan raja dan watannya. Rakyat pun begitu setia sekali dengan tak peduli berapa tuanku nak upah, tapi yang penting negeri aman, raja pun dapat memerintah dengan baik. Mudah-mudahan tidaklah hilang kekuasaan raja dan perusahaannya, dan dengan dialah zahir kemuliaan kemudian hari bagi ruhnya. Sekarang baru nampak dan zahir kekuasaan dan perusahaannya. Oleh itu, Sayugia putera-putera Kelantan menaruh sebanyak-banyak ingatan akan kekuasaan dan jasa rakyat negeri yang telah mengorbankan dirinya kerana watan serta mengucapkan syukur kehadrat Tuhan. Mudah-mudahan diangkat roh Duli Yang Maha Mulia ke makam yang tinggi. Begitu juga Panglima Hulu Balang dan pahlawan-pahlawan yang berjasa. Sayang tak sampai setahun. Sayangnya tak sampai setahun. Tahun ni gali cukup setahun siap sungai ni. Maka dikenallah dia sebagai Sungai Raja Gali. Tapi tak sampai setahun. Kata dia, sayang sekali tak sampai setahun. Sungai Raja Gali tersebut telah tertutup oleh beberapa timbunan pasir yang dibawa oleh air poh yang deras. Bukan pula timbunan pasir menutup Sungai Raja Gali itu. Di mukanya saja, bahkan di tengah-tengah pun terlebih banyak lagi. Dan tebing hadapan kota Kabupaten pun makin hampir. Lalu bertitah pula Duli Yang Maha Mulia membuat kota lain. Hala ke timur sedikit, lebih kurang 30 kaki dengan menara sebelah timur kota Kebun Serta. Tak sampai setahun banjir datang lagi. Kali ni banjir datang bukan hanya menenggelamkan kawasan tebing Kelantan itu, dan jangkaan awal Sultan Kelantan dengan diadakan parit ataupun Sungai Raja Gali itu, maka kuranglah tekanan terhadap tebing sungai di sebelah kota Kebun Serta ini. Rupa-rupanya kali ini banjir lebih besar datang menyebabkan Sungai Raja Gali yang sepanjang 3 batu setengah itu tertimbus. Sungai itu tertimbus bukan di muka sungai saja.
Gua Kuala saja sampai ke tengah-tengah 3 batu setengah tu habis tertimbus. Tak cukup dengan itu, rupa-rupanya banjir yang besar ni telah menyebabkan tebing di hadapan kota Kebun Meseta juga runtuh makin banyak. Runtuh sehingga tidak selamat lagi didiami oleh Tuanku Sultan. Lalu baginda pun memerintahkan supaya sebuah kota yang baru ataupun istana yang baru didirikan di sebelah timur sedikit, lebih kurang 30 kaki dengan menara di sebelah timur kota Kebun Meseta itu. Sebenarnya kota Kebun Meseta yang ada sekarang ni mempunyai kedudukan di kawasan yang kita katakan hampir dengan Tambatan Diraja, kan? Jadi terpaksa dialihkan satu kota yang baru dibina di sebelah kawasan yang lebih timur, lebih kurang 30 kaki dengan menara di sebelah timur kota Kebun Meseta. Ada satu menara 30 kaki pada menara mati, 30 kaki pada pagar yang bermenara itu. Pada Hijrah 1261 sedialah kota yang baru itu dan bertakhtalah Duli Yang Maha Mulia serta digelarkan kota baru. Inilah kota yang ada sekarang. Inilah kota yang ada sekarang. Itulah sejarah kota baru. Maknanya kota baru itu sebenarnya sebuah kota yang dibina pada tahun 1261. Dia siap dibina pada tahun 1261. Dulu kota yang asal tu berada di kota Kebun Meseta. Jadi kalau kita perhatikan berdasarkan apa yang kita bacakan sebelum pada ni, asalnya kota Kelantan itu berada di sebelah sana Sungai Kelantan yang kita sebut sebagai kota Kubang Labu. Kemudian kota di sebelah sini, belah kota baru sekarang ini, ada kota Pekalang Galuh. Kota itu didiami oleh Raja Jembal yang terakhir. Raja Jembal terakhir itu Long Bahar masih berada di kota Pekalang Galuh. Kemudian Long Yunus, cucu kepada Long Bahar, memerintah memindahkan kerajaannya daripada kota Kubang Labu ke kota Pekalang Galuh. Selepas peristiwa beberapa peperangan pada zaman Sultan Mahmud Pertama, kerajaan telah memindahkan kotanya ke kota Kebun Meseta. Jadi oleh kerana banjir yang berlaku ini, Sultan Muhammad yang kedua telah memindahkan pula kota yang berada di Pulau Sabah itu ke satu tempat baru yang disebut sebagai Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Kota hari ini yang kita sebut sebagai Istana Balai Besar itu. Itulah Kota Baru. Kota yang dibina, kota dinding batu, dinding kayu itu kan, dinding itu kota disebut Kota Baru. Kota Istana Balai Besar. Istana Balai Besar ini ataupun Kota Baru ini sebenarnya siap dibina dan mula didiami oleh Tuanku Sultan Muhammad yang kedua ini pada tahun 1261 Hijrah ataupun bersamaan dengan tahun 1845 Masihi. Ada setengah riwayat menyebutkan bahawa sebelum Kota Baru ni dibina, di kawasan Sungai Budur itu juga Sultan Muhammad yang kedua telah mendirikan sebuah masjid. Sebuah masjid kira sebagai masjid besar Kelantan lah, di kawasan Sungai Budur. Di seberang sebelah sana bertentangan penambang ialah Masjid Kampung Laut. Kemudian ada satu masjid baru dibina di sebelah sini yang tak disebutkan nama, tapi itu masjid besar. Tetapi kerana faktor banjir ini juga, faktor banjir ini menyebabkan kawasan tersebut juga runtuh dan akhirnya Tuanku Sultan Mahmud yang kedua telah memerintahkan supaya satu masjid baru dibina berhampiran dengan istana, berdekatan dengan tapak Masjid Muhammadi sekarang, iaitu satu masjid yang dipanggil sebagai Masjid Buruk ataupun Masjid Kayu Kota Baru. Jadi masjid besar tu masjid kayu,
Selalunya orang panggil Masjid Buruk. Masjid Buruk tu maknanya masjid lama lah. Orang Kelantan sebut Masjid Buruk. Kan? Kalau masjid baru, baru. Yang lama tu Buruk nama dia. Jadi panggil Masjid Buruk. Masjid Buruk tu siap dibina pada tahun 1867. Juga pada zaman Sultan Muhammad yang kedua. Setelah baginda duduk di Kota Baru, baginda bertakhta lama di sini dan baginda memperolehi 3 orang putera dan juga puteri. Yang pertama ialah Long Sulong, yang kedua Engku Raja, yakni perempuan, seorang perempuan, dan yang ketiga Long Jaafar. Long Sulong tu dikenal juga sebagai Long Ahmad. Long Ahmad ataupun Long Sulong. Dia tu anak yang pertama dikenal sebagai Long Sulong. Adindanya Raja Engku Raja, dan yang ketiga adinda yang bongsu itulah Long Jaafar. Dalam peliharaan Duli Yang Maha Mulia, besarlah anaknya Long Sulong dan yang lain itu masih kecil lagi. Tiba-tiba menerima sambutan daripada pupunya, jemputan putera Duli Yang Maha Mulia Long Ahmad ke Salur. Ini satu peristiwa yang lain. Sebenarnya di Salur ada seorang raja yang kita kenal sebagai Raja Salur zaman dulu. Kerana sebagai kita ketahui sebelum ni, biasanya Sultan Kelantan akan mengagihkan wilayah-wilayahnya pada adinda-adindanya untuk merintah. Salah seorang daripada mereka menjadi raja di Salur dan dikenali sebagai Raja Salur. Maka salah seorang daripada sepupunya, sepupu kepada Long Sulong ataupun Long Ahmad itu, yang menjadi pemerintah di Salur, telah menjemput Long Ahmad untuk ke Salur. Tujuan apa? Untuk melihat satu pertandingan ataupun perjuangan kerbau. Dianjurkan satu pertandingan kerbau. Dan kerbau, kita tahu pertandingan apa, mungkin laga kerbau ataupun mungkin juga pertandingan-pertandingan lain yang tadi sebut, tapi sebutnya pertandingan itu perjuangan kerbau. Sambutan itu bukanlah dengan sebenarnya semata-mata suatu muslihat yang tidak baik bagi menghilangkan jiwa anak anda yang sulung itu. Ini kita kena faham bahawa sebenarnya pergolakan politik di Kelantan itu belum tamat sepenuhnya. Di kalangan saudara-saudara kepada Sultan Muhammad yang kedua itu masih berharap mereka menjadi raja. Kerana dalam tradisi sejarah Kelantan sebenarnya tidak ada siapa yang bakal menjadi raja, tapi siapa yang menang dalam perebutan takhta, dia jadi raja. Jadi dulu ketika Long Jenal Sultan Mahmud pertama meninggal dunia, mangkat, bukan Sultan Mahmud pertama, Long Yunus mangkat, berlaku kekosongan di mana anak-anak mereka termasuklah menantunya berperang untuk mendapatkan jawatan. Akhirnya Sultan Muhammad yang pertama mendapat jawatan itu. Bila Sultan Muhammad pertama meninggal, Long Jenal merebut takhta itu sebelum dapat direbut oleh Sultan Muhammad yang kedua. Sekarang ini Sultan Muhammad yang kedua tidak mempunyai putera dan puteri yang dewasa kecuali Long Ahmad sahaja ataupun Long Sulong. Adapun dua adindanya masih kecil. Maka di kalangan sepupu-sepupu ataupun anak-anak saudara bersultan ini masing-masing mengintai peluang itu. Maka di situlah kesempatan yang diambil. Maka dianjurkan satu pertandingan kerbau. Bukan nak bertanding kerbau, tapi untuk menjerat Long Ahmad, Long Sulong ini supaya mereka boleh menamatkan riwayat waris-waris Sultan Muhammad yang kedua, bagi membolehkan mereka mendapatkan takhta tersebut. Maka katanya muslihat yang perang perjuangan kerbau ini bukan semata-mata perjuangan, tetapi satu muslihat yang tidak baik bagi menghilangkan jiwa anak anda yang sulung itu. Jadi dengan maksud mereka nak ambil kesempatan untuk membunuh Long Ahmad. Kerana putera inilah yang berhak mendapatkan takhta kerajaan Kelantan pada masa mangkatnya ayahandanya. Kalau Sultan Muhammad kedua meninggal dunia, maka yang berhak bertakhta itulah Sultan atau Long Ahmad itu. Jika dihilangkan jiwanya, tidak dapat tiada,
berpecahlah tahta kerajaan kepada salah satu yang kuat pula. Setelah saya sebutkan tadi, kalau berjaya dibunuh Long Ahmad ataupun Long Sulong itu, maka sudah pasti peluang mendapat takhta itu akan turun pula kepada anak-anak saudara yang ada itu. Kan? Kerana Sultan Mahmud kedua itu mempunyai 4 beradik. Salah seorang daripada kekandanya sudah dibawa menjadi raja di Jambu, 2 lagi. Salah seorangnya ialah Raja Salor. Berangkatlah Long Sulong meraihkan sambutan pupu-pupunya itu yang tak disangka sekali-kali muslihat yang menghilangkan jiwanya. Oleh kerana dia sebagai raja muda lah, kita katakan, putera sultan, dijemput oleh pupu-pupunya untuk majlis tersebut, dia pun pergilah. Sedangkan perjuangan itu dimulakan dengan tempik sorok. Tiba-tiba hampirlah seorang daripada pupunya berpura-pura membuat gila, mengamuk di kesana kemari sehingga kepada taniat, yakni rumah kecil yang khas bagi Long Sulong. Tempat pertandingan itu dibuat satu bangsa lah, kita kata bangsa kecil kan. Buat bangsa sini ni tempat peraduan Long Sulong sebagai tamu khas daripada istana. Jadi ketika peraduan kerbau itu sedang berlangsung, orang ramai rakyat ni sedang bersorak-sorak bergembira, tiba-tiba salah seorang daripada putera Raja Salor, yakni sepupu kepada Long Ahmad ni, tiba-tiba membuat gila. Kita kata buat gila, mengamuk lah. Mengamuk kan, mengamuk-ngamuk, menikam sana sini, akhirnya sampai ke tempat taniat tu, iaitu tempat Long Sulong sedang bersemayam. Apabila hampir di situ, ada cabuk keris ditikam. Semujurnya pada masa itu Long Sulong sedang beringat-ingat, tapi oleh sebab malangnya terkena juga hujung tikaman keris itu di sebelah lambung kiri, akan tapi tidak memberi cedera. Mana tidaklah cedera parah kan. Oleh kerana Long Sulong tengok keadaan dah kelar kabut, dia dah ready lah. Mungkin dia sasaran. Maka pupunya itu tiba-tiba menikam ke arahnya, mencabut keris dan menikam, dan memang terkena keris itu. Masa itu sekalian Panglima Hulu Balang yang menjaga tubuh asyik melihat tamasya perjuangan yang hebat. Ialah sebab masa tengah perjuangan tengok pertandingan kerbau tu kan, orang semua fokus kat kerbau tu, tak fokus dah pada orang mengamuk ni. Itu yang menyebabkan Long Ahmad itu berjaya dicerobohi kawasannya. Apabila sahaja kejadian pelik itu berlaku dan lihat Long Sulong telah luka, dengan serta-merta menerkam bagaimana terkam harimau dan dapatlah tertangkapnya dengan senang. Dia boleh tangkap lah pupunya itu. Hulu Balang dapat tangkap. Begitu jugalah kawan warisnya. Di situlah didapati rahsia-rahsia sambutan itu, lalu dititah bunuh keturunan Raja Salor dengan hukuman menderhaka, lalu dikerjakan melalui hukuman yang itu tiada tinggal kecuali yang lari membawa diri. Disebabkan peristiwa ini, Tuanku Sultan telah memerintahkan supaya semua keluarga Raja Salor itu ditangkap dan dihukum bunuh kerana menderhaka kepada raja. Jadi semua dibunuhlah kecuali yang berjaya melarikan diri saja. Yang larilah. Kalau tak lari, memang kena bunuh. Sebab apa? Sebab itu satu kesalahan yang besar. Kenapa? Siasatan yang dibuat oleh istana mendapati sebenarnya memang pertandingan kerbau itu dianjurkan dengan maksud untuk menderhaka pada raja, mengambil kesempatan untuk membunuh putera raja. Bukannya semata-mata menganjurkan pertandingan. Kalau anjur pertandingan, tiba-tiba satu individu tu mengamuk, ditikam tu mungkin bukan satu perancangan. Tetapi kalau memang dianjurkan program tu memang dengan tujuan untuk menjerat Tuanku Sultan dan puteranya, maka dia dikira sebagai satu penderhakaan kepada raja. Maka semua yang terlibat, khususnya keluarga Raja Salor, dikira sebagai bersalah menderhaka. Lalu mereka dijatuhkan hukuman bunuh. Selepas daripada itu, tiadalah apa-apa rusuhan lagi. Dan memerintah Duli Yang Maha Mulia menjalankan perintahnya dengan tiada sehari pun alpa dan bertambah-tambah adil dan kesenangan bagi putera-putera Bumi Kelantan kerana jujur dengan perniagaan dan sebagainya. Pada masa itu, Duli Yang Maha Mulia mula membangunkan Masjid Kota Baru yang lama dengan kayu
pada hijrah tahun 1284. Yang saya sebutkan tadi kan. Selepas ada peristiwa tu, tuanku pun memerintahkan supaya masjid baru dibina di Kota Baru, menggantikan masjid yang terletak di tepi Sungai Budur itu yang juga telah terancam oleh hakisan, lalu dibinakan masjid yang baru daripada kayu. Masjid baru ketika itu. Tapi orang Kota Baru panggil masjid buruk kan. Kerana masjid baru yang lebih baru dibina iaitu Masjid Muhammadi sekarang. Dia dibina pada tahun 1284 Hijriah bersamaan dengan 1867. Di dalam hal begitu makmur, tiba-tiba pada 11 Zulhijjah tahun 1297. 11 Zulhijjah 2007. Macam kita hari ni 12 Zulhijjah kan, malam ni malam 13 Zulhijjah. Peristiwa ini berlaku 11 Zulhijjah. Lebih kurang berapa ratus tahun dulu? 140 tahun dahulu. Peristiwa ini berlaku 11 Zulhijjah 1297 bersamaan dengan Disember tahun 1880. Bulan Disember tahun 1880. Biasanya Kelantan kan kalau bulan Disember tu akan berlaku musim terpujuk, banjir dan juga ribut. Ketika ini berlakulah satu peristiwa iaitu bertiuplah angin taufan yang digelar oleh Kelantan sebagai angin besar. Ribut taufan, Kelantan sebut angin besar. Kan? Habislah segala pokok-pokok dan lainnya tumbang. Begitu juga rumah-rumah dalam bandar Kota Baru dan daratan sehingga menjadi padang belantara. Melainkan 2-3 rumah sahaja yang tinggal di sebuah kampung dengan selamatnya. Bukanlah pula tiupan angin yang kencang itu sahaja. Ialah bersama-sama air Sungai Kelantan yang memenuhi Kota Baru. Selanjutnya, angin dan air itu angin dan air itu tidak lama. Jika kelamaan masa 2-3 hari, apa jadinya? Akan tapi Kelantan memang pun diketahui oleh putera Kelantan akan kesuburan tanahnya dengan padi. Adalah suatu kemalangan bagi penduduk negeri Kelantan. Maka peristiwa ni sebut ni peristiwa banjir ni sebenarnya berlaku pada akhir tahun 1880 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1297. Kalau ikut kiraan Hijriah pun akhir tahun, ikut kiraan Masihi juga akhir tahun. Pada musim terkujuh tu bukan sahaja banjir yang melanda Kota Baru, tetapi juga ribut taufan yang sebut angin besar itu yang menyebabkan habis semua pokok-pokok, rumah-rumah terbalik untuk sehingga jarang sahaja rumah yang selamat. Cuma bernasib baik walaupun banjir besar, angin ribut, tapi dia hanya sekejap saja. Macam biasalah banjir biasa 1 hari 2 hari saja kan. Bila air dah semua surut turun ke laut, selesailah masalah. Tapi kalau dia berlaku lama 2-3 hari, tak tahulah apa akan terjadi kan. Tapi disebabkan kerana banjir itulah sebenarnya menyebabkan kawasan dataran Kelantan itu menjadi sangat subur untuk menjadi tempat tanaman padi yang begitu terkenal kan, kerana limpahan-limpahan daripada Sungai Kelantan itu yang bentuk delta, kawasan dataran Sungai Kelantan itu. Tapi itu peristiwa yang berlaku kita boleh katakan pada hujung zaman Sultan Muhammad yang kedua. Kemudian daripada itu Dia Maha Mulia memulailah mengeluarkan titah kepada sekalian isi negeri, menyuruh membangun dan baikikan malaman rumah dan ditanamkanlah pokok-pokok, ditanamkan semula pokok-pokok nyo dan lain-lain yang terdiri dan tertanamlah semula bagi orang sedia kala dan senanglah isi negeri dengan kemakmuran dan berlipat ganda. Dan hal begitu kesenangan penduduk Kelantan kerana adil perintahnya lebih kurang 10 tahun. Pada tahun Masihi 1890 tibalah penyakit kerbau lembu bermerajalela hingga bolehlah dikatakan 3/4 binatang yang tersebut di Kelantan habis mati dan harga lembu pun naik sehingga RM50 ke RM75 seekor. Ini harga pada masa ni tuan-tuan. Kan? Dulu agaknya lembu tu harga RM30 je seekor. RM30 tu mungkin RM3,000 lah harga sekarang kan.
Kata dia pada lebih kurang 10 tahun selepas peristiwa banjir ni, pada tahun 1890, 10 tahun kemudian berlaku pula satu peristiwa baru, iaitu penyakit lembu kerbau. Yang ini kita panggil penyakit kuku dan mulut. Kuku dan mulut kan, yang menyerang binatang ternakan sehingga habis lembu-lembu di Kelantan tu dihinggapi oleh penyakit ini. 3/4 lembu, yang menyebabkan harga lembu tu mendadak naik kerana lembu-lembu telah mati, binatang ternakan telah mati, sehingga harga lembu meningkat daripada harga asalnya kepada RM50 seekor dan ataupun mungkin sampai RM75 seekor ketika itu. Jadi kita boleh agak lah kan, dulu harga dia RM30, bukan RM3,000 sekarang. Kemudian naik kepada RM50, jadi RM5,000. Setengah-setengahnya sampai RM75, RM7,500. Itulah lebih kurang antaran kita agak kan, berdasarkan kadar inflasi dan sebagainya. Walaupun kita bunyi hari ni kita korban RM750 satu bahagian kan. Dulu RM75 tu seekor lembu. Itu pun kira ketika berlaku bencana kan. Harga biasa mungkin dalam RM30 saja. Harga ini boleh dikatakan semahal-mahal harga ketika itu. Tahun 1000, sepanjang abad yang ke-19, daripada tahun 1800 sampai tahun 1900, ketika itulah harga paling mahal, iaitu sehingga RM50 seekor sampai RM75 seekor lembu itu. Sebab lembu kerbau itu mati dan mahal. Oleh sebab lembu kerbau mati dan mahal, yang mana hidup bagi pihak miskin tidak terbeli. Padahal tanah ladang padi tidak terkecuali sedaif-daif sekeping seorang. Walaupun keadaan macam mana pun, setiap orang rakyat Kelantan mesti ada, sekurang-kurangnya ada sekeping tanah untuk rumah ataupun untuk sawah padi. Itu memang diketahui orang Kelantan semua ada tanah, tak ada tanah. Tapi disebabkan peristiwa penyakit ini, orang-orang miskin tidak mampu untuk membeli lembu ataupun memakan daging. Apabila telah diketahui harga lembu, kerbau lembu mahal dan tiada pula sahlah pekerjaan menanam padi tergendala dan terhenti kerana ladang lembu padi tersebut bergantung pada lembu kerbau. Ini pula masalah baru. Masalah tanam padi ada, kerbau tak ada untuk membajak. Nak gala tak boleh. Sebab apa? Sebab kerbau lembu tak ada kan. Di sinilah berbangkit kesusahan yang besar dalam sisi negeri. Hari berganti hari, begitu juga bulan berganti bulan. Habislah wang dalam simpanan masing-masing. Agaknya lebih teruk daripada sekarang lagi, tuan-tuan. Hari ini kita rasa kita teruk kerana kita dilanda penyakit COVID kan. Rupa-rupanya bila binatang dilanda penyakit, kita susah juga. Kenapa? Kerana ketika itu orang Kelantan bergantung kepada binatang itu sebagai alat untuk mereka mendapatkan rezeki. Kerana bukan mereka makan lembu itu, tapi mereka menggunakan lembu kerbau itu untuk membajak sawah. Bila lembu kerbau itu mati, maka nak bajak sawah pun tak boleh, nak menanam padi pun tak dapat. Maka kesan dia sangat besar lah, sehingga rakyat habis simpanan-simpanan mereka. Padahalnya pencari nafkah putera-puteri Kelantan itu daratan bergantung pada padi, sehingga terjual ladang padinya dengan harga yang sangat murah. Bagi cover pula, terpaksa jual pula tanah-tanah padi dengan harga murah. Tanah padi dengan harga murah. Harga tanah ladang padi ataupun sawah padi ketika itu berharga lebih kurang RM5 atau RM10 sekeping. Dan rumah tangga RM2 atau RM5 sebuah. Begitulah dahsyatnya, tuan-tuan, keadaan inflasi yang berlaku sehingga mereka terpaksa menjual harta-harta tanah padi, rumah dan sebagainya, tanah padi itu sehingga RM5 sekeping tanah padi. Kita bayanglah macam mana kan, mungkin RM5,000 lah lebih kurang ataupun RM10 sekeping. Sedangkan rumah dijual dengan harga RM2 ataupun RM5 saja sebuah. Kerana kesempitan. Jika demikian, ketahuilah kita Kelantan pada masa itu penduduknya dalam kesusahan dan kelaparan, kerana makanan pun bolehlah dikatakan susah, sehingga pokok-pokok yang ada umbuk habis ditebang dan dimakan hingga pokok betik. Bukan pokok kelapa je, umbuk kelapa, umbuk betik pun mereka terpaksa makan. Kelaparan yang tersebut memenuhi putera bumi Kelantan daratan lalu
berkementara membawa diri ke setengahnya ke Kota Baru dan setengahnya berpecah-pecah ke Johor, Kedah, Terengganu, Perak. Maka kita dapati di Perak, di Maju, ramai putera bumi Kelantan yang jujur masuk menumpah kesenangan hingga sekarang telah menjadi tenang lenang dan mendapat beberapa keturunan di sana. Jadi ketika oleh kerana keadaan yang sangat mendesak, maka masing-masinglah terpaksa meninggalkan negeri. Setengahnya yang duduk di kampung pergi ke Kota Baru. Kota Baru itu ada peluang-peluang pekerjaan. Yang lain terpaksa pergi ke negeri lain. Ada setengahnya berhijrah ke Kedah, ke Johor. Kan kita dengar orang Kelantan pergi ke Kedah bertanam padi di sana. Ada pernah pergi ke Johor, kan di Johor tu ada peluang-peluang pekerjaan termasuk kerja-kerja di pelabuhan, di Muar, di Singapura dan sebagainya, termasuk ke Terengganu dan juga Perak. Sebab itulah kita dapati orang-orang Kelantan, keturunan mereka tu kan merata ada. Kita percaya jika masa itu Kelantan sebagaimana yang sekarang tidaklah menjadi kelaparan begitu, kerana pada masa itu tiada kapal dagang masuk, begitu juga kereta api, dan tidak pula tiap-tiap buah negeri bersahabat karib sebagaimana sekarang. Siapa susah ditolong dibantunya. Cuma pada masa itu masing-masing kerajaan hendak menakluk dan menunjukkan kekuatan kuasa sahaja. Pada masa itu semua kerajaan kira nak jajah negeri orang je kan. Tak ada fikir nak bersahabat. Kerana masa itu kerajaan itu masing-masing. Kelantan is Kelantan, Terengganu ke Terengganu, Johor. Kerajaan masing-masing kan. Jadi di situlah menyebabkan keadaan bencana kelaparan itu tidak mendapat pertolongan dari negeri-negeri lain. Lebih kurang setahun lamanya kelaparan dan dengan cermat halus siasat Sultan Mahmud II, beransur-ansur datanglah beras dari Siam dengan jualan yang mahal dan penyakit lembu kerbau mati pun beransur-ansur hilang. Dan di sinilah Kelantan mula mencapai keamanan kembali sebagaimana sedia kala dengan aman bertambah-tambah. Jadi antara strategi ataupun pendekatan Sultan Kelantan ketika ini ialah mengimport beras daripada Siam. Jadi import beras daripada Siam ni bukan baru sehari dua ni berlaku. Sudah 100 tahun lebih Kelantan import beras. Kenapa? Kerana peristiwa penyakit ini yang menyebabkan tidak boleh bercucuk tanam di Kelantan, terpaksa diimport. Jadi Sultan pun terpaksa import dengan harga yang mahal buat masuk beras ke Kelantan untuk memastikan rakyat tidak kebulu. Tak ada berlaku kebuluran. Dan dalam masa setahun itu, walaupun beras harga mahal, tetapi keadaan penyakit itu semakin hilang dan mulalah mencapai keamanan. Tidak berapa lama kemudian daripada itu geringlah Duli Yang Maha Mulia menghadapi penyakit tua. Memang kita tahu kan Sultan Muhammad yang kedua ni memerintah satu tempoh yang sangat lama. Baginda memerintah daripada tahun 1837 sehingga tahun 1886. Itu baginda telah mangkat pada akhir hayatnya pada Hijrah 1304 Hijriah. Pada Hijriah 1304, lebih kurang tahun 1886 Masihi. Jadi tempohnya kalau kita kira-kira lebih kurang 40 tahun ataupun 39 ke 40 tahun. Begitulah. Tahun 37 sampai tahun 86. 40 tahun ke 50 tahun? 50 tahun kan? 50 tahun dia memerintah. Tuanku Sultan Mahmud II memerintah 50 tahun. Lalu apabila baginda mangkat pada tahun 1304 Masihi, 4 Hijriah dan dimakamkan di Langgar. Ini kubur kawasan makam Langgar itu, kubur Langgar. Maka jadilah lama di atas tahta kerajaan 50 tahun. Inilah Raja Kelantan yang paling lama memerintah selama 50 tahun. Kan? Ayahanda saudaranya dulu memerintah daripada tahun 1801 sampai 1836. 36, lebih kurang 35 tahun. Maknanya bagi lagi lama. Jadi senampak pada kita cukuplah kesusahan yang dirasai dan peperangan yang dihadapi dan sebagaimana tanggung oleh almarhum, sehingga tak ada sunyi riwayat-riwayat memuji keberanian dan kecermatan siasat almarhum hinggalah keberanian dan kecermatan raja-raja dahulu daripadanya. Sultan Muhammad yang kedua ni walaupun memerintah lama menghadapi bermacam-macam peperangan, bermacam-macam dugaan, masalah banjir, masalah penyakit, masalah angin besar dan sebagainya sepanjang 50 tahun itu, maka dalam riwayat-riwayat yang disebut di Kelantan itu, orang-orang tua dulu memuji pendekatan-pendekatan siasat
ataupun langkah-langkah yang diambil oleh Baginda Sultan dalam memastikan rakyat Kelantan boleh terus survive menghadapi keadaan tersebut. Maka sebab itulah Baginda itu dikira antara raja yang terbaik yang pernah memerintah Kelantan sebelum zaman demokrasi ini. Jadi itulah tuan-tuan semua, kita telah menamatkan pada bahagian yang ke-10 pada malam ini, kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Kelantan, peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada zaman Sultan Muhammad yang kedua. InsyaAllah kita akan bertemu semula insyaAllah pada minggu hadapan untuk kita melihat pada bahagian ke-11, iaitu zaman pemerintahan Sultan Ahmad ataupun Long Sulong, insyaAllah pada sesi akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Eid al-Adha pada semua, dan mudah-mudahan korban yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-samalah kita patuh SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan pastikan kita mengambil vaksin sebagai satu ikhtiar dalam kita memutuskan rantaian virus corona ini. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat itu, kita akan dapat menyelamatkan diri kita dan juga seluruh keluarga dan negara kita daripada bencana yang sedang melanda ini, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.